Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada kali ini kita akan berkongsi berkaitan dengan subjek usuluddin dari tingkatan 3 yang bertajuk ini dalam bab sirah Al-Hadaratu fi ahdi Daulatil Umayyah, iaitu ketamadunan di zaman kerajaan Umayyah ataupun pembangunan di zaman kerajaan Umayyah. Okey, seperti mana yang kita ketahui bahawa zaman pemerintahan Umayyah ini bukan sahaja mereka adalah kuasa besar penaklukan, kerajaan Islam yang besar yang hebat daripada penaklukan penyebaran agama Islam, tapi pada zaman mereka ini juga wujudnya permulaan kepada pertumbuhan ilmu, pendidikan, pertanian, seni bina Islam, seni bina kerajaan Umayyah, dan kekuatan ketenteraan mereka sangat hebat pada masa ini. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, yang pertama daripada sudut at-tarbiyah, iaitu daripada sudut pendidikan. Okey, yang pertama asyaddul ihtimam bil ulum al-islamiyah wal asliyah, iaitu mereka mementingkan ataupun mengambil berat terhadap ilmu-ilmu agama Islam yang asli, iaitu daripada peringkat ilmu tafsir, hadis, ilmu fiqh, ilmu bahasa Arab dan ilmu kesusasteraan Arab sendiri. Okey, yang kedua yansha'u al-madarisu fi kullil mudun wal amsar wa 'allamaha al-asatizah minas sahabati wat tabi'in. Okey, telah timbulnya sekolah-sekolah di setiap tempat dan bandar. Wa 'allamaha al-asatizah, dan di sekolah itu tenaga pengajarnya adalah daripada kalangan sahabat dan para tabi'in. Okey, yang ketiga innal muslimin qad hafizu ala turas al-ilmi ajnabiyyi allazi wajaduhu fil buldanil maftuhah, iaitu umat Islam telah memelihara umat Islam pada masa ini telah memelihara warisan ilmu-ilmu asing yang mereka temui di negara-negara yang ditakluk. Mereka bukan sahaja mementingkan ilmu-ilmu asal agama, tapi mereka juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang mereka jumpa di setiap negara. Kan kita tahu di setiap negara ada budaya dia sendiri, mesti ada cara dia sendiri, ada ilmu dia sendiri yang patut dipelajari, dan mereka ini menjaga ilmu baru tu daripada hilang. Okey, yang seterusnya yattajihuna wa yutarjimunaha ila lughatil arabiyyah, dan mereka menterjemahkan ilmu-ilmu yang baru tadi itu ke dalam bahasa Arab. Mereka menulis sesuatu ilmu tu, ataupun mereka jumpa buku yang daripada negara-negara lain, mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya orang Arab semua boleh belajar dan menguasai sesuatu ilmu tersebut. Okey, kemudian daripada sudut az-zira'ah, iaitu pertanian. Okey, pertanian yang pertama binaul jusur was sudud wa syaqqu at-tura', iaitu mereka mendirikan jambatan dan empangan. Mereka juga menggali terusan, membangunkan bangunan yang tinggi, membangunkan sistem peredaran angin, dan membangunkan kilang-kilang. Maka dengan ini adanya golongan yang bercucuk tanam, sudah ada golongan yang memproses makanan dan sebagainya hasil daripada pertanian itu. Okey, yang kedua ammaru al-qanatiri wat tawahin, iaitu mereka membangunkan bangunan dan kilang-kilang. Okey, yang ketiga amara Umar bin Abdul Aziz As-Samha bin Malik bibina'il qantarah Qurtubah alal wadil kabir masnu'i minal ahjari wal amadil khashinah wa bana ala hadza
asyaddi salasa buyutil arha, iaitu Umar Abdul Aziz telah memerintahkan As-Samha bin Malik membina gerbang Cordoba di lembah besar. Laluan empangan yang dibuat daripada batu dan tiang daripada marmar. Terdapat di empangan ini tiga rumah pengisar gandum. Umar Abdul Aziz dia mengarahkan As-Sam bin Malik ni membina gerbang Cordoba di lembah besar di Cordoba, di mana di bawah jambatan yang melintasi lembah terdapat laluan empangan yang diperbuat daripada batu koptik dan tiang-tiang bandar daripada marmar. Sungguh hebat dia orang punya pembinaan pada masa tersebut. Dan di empangan ini terdapat 3 rumah pengisar gandum. Setiap rumah tersebut terdapat 4 alat pengisar gandum. Ni untuk mereka memproses makanan lah. Okey, yang seterusnya, bina'ul al-maqayis inda nahrin Nil. Membina tempat pengukur di sekitar sungai Nil, iaitu di Ansina dan di Hulwan dan di Raudah. Okey. Kemudian kita tengok kepada apa lagi pembangunan ataupun ketamadunan, aspek ketamadunan yang berlaku pada zaman pemerintahan Umayyah ni. Yang ketiga iaitu al-quwwatul al-askariyah, kekuatan ketenteraan mereka. Okey. Kita tengok sarafatid daulatil qismal akbar fil majali al-askari. Okey. Kerajaan telah membelanjakan sebahagian besar daripada hasil negara pada masa itu dalam bidang ketenteraan. Okey, mereka amat menitik beratkan bidang ketenteraan sehinggakan hasil negara kebanyakannya dibelanjakan ke dalam kepada askar mereka, kepada tentera mereka. Okey. Kemudian akhrajatir rawatibu lil jundi wal arzaki lizurriyati. Mereka memberikan gaji kepada askar dan bantuan untuk anak-anak tentera. Okey, yang ketiga, aqamatil mudun al askariyah fi jami'il jabhatil qital, banat lahum al manazilu wa warrafat biha at-ta'am wa makhazin. Okey, mewujudkan kamp tentera. Mereka mewujudkan kamp-kamp tentera di semua kawasan pertempuran dan memperlengkapkan mereka, tentera-tentera yang berada di kamp tu lengkap dengan persenjataan, dan kemudian mereka ataupun kerajaan Umayyah ni menyediakan rumah dan bantuan makanan yang cukup kepada tentera-tentera mereka. Dan kebajikan tentera pada masa ni mereka jaga dengan cukup rapi. Sediakan rumah, sediakan makanan, sediakan bantuan pendidikan untuk anak-anak tentera dan sebagainya. Okey, kemudian kita tengok al-aslihatu wal kiswah. Okey, jenis-jenis senjata yang mereka gunakan. Okey, bagi aslihatul barriyah, bagi tentera darat mereka ada al-fursan. Okey, al-fursan sana'ul lijam wasarja wal hadwah, iaitu tentera berkuda. Tentera berkuda kat sini, kuda mereka tu siap dengan tali kekang kuda, pelana dan tapak kaki kuda, dengan tujuan untuk tentera berkuda lah, orang yang paling depan dalam ketenteraan pada masa tu. Okey, kemudian al-hasak senjata berduri. Kemudian al-manjanik, meriam melontar batu, manjanik. Okey, senjata berduri tadi tu, al-hasak tu sama kalau ketenteraan moden, seolah-olah seperti apa kita panggil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu Rabbi. Lupa. Okey, tak apa. Senjata berduri tadi seolah-olah dengan tapak kalau kita pijak tu meletup. Dia macam tu. Apa dah?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tak apalah, kita teruskan. Okey, ad-dabbabah yang seterusnya, ad-dabbabah, kereta kebal, alat untuk pecahkan kubu. Mereka masa tu pun dah ada kereta kebal, tapi sesuai dengan alatan pada masa tersebutlah bentuk kereta kebal dia. Yang kemudiannya insya'a al-aslihatul bahriyah al-ustul, mereka juga telah mewujudkan senjata untuk tentera laut. Okey, ini daripada sudut kekuatan ketenteraan. Okey, yang seterusnya al-handasah al-mi'mariyah. Okey, daripada sudut ketamadunan ataupun pembangunan sistem seni bina bangunan. Al-handasah al-mi'mariyah, seni bina bangunan. Okey, yang pertama, amtazal umawi bitirazin ma'mariyil awal fi tarikhil Islam, al-jami' al-umawi, al-qubbatus sakhrah wal masjidil aqsa. Okey, kerajaan Umayyah mempunyai keistimewaan bentuk seni bina yang pertama dalam Islam, dalam sejarah Islam, iaitu dalam seni bina pembinaan masjid jami' ataupun masjid Umayyah, kubah batu dan Masjidil Aqsa. Okey, kemudian akhzul fanni was-sina'ati minal Bizantiyin was-Suriyin. Mengambil pada masa ni mengambil contoh seni bina daripada Bizantin dan Syria. Okey, yang ketiga, asyadal qusur fil badiyah asyam. Mereka membina hiasan pada bangunan. Pada masa ni bangunan tidak macam straight je, biasa je. Dah ada ukiran-ukiran, hiasan-hiasan yang terdapat di bangunan. Okey. Yang keempat, ibtaqaru isyadatal abniyah, iaitu ini membina hiasan pada bangunan. Okey, yang tadi tu asyadal qusur fil badiyah asyam tu membina istana di padang pasir Syam. Okey. Kemudian ibtaqaru isyadatal abniyah, membina hiasan pada bangunan. Dan yang seterusnya, tashyidul masjid al-kabir bi Qurtubah fi ahdi Abdurrahman ad-Dakhil, membina masjid yang besar di Cordoba pada zaman pemerintahan Abdurrahman ad-Dakhil. Okey, kemudian faktor-faktor dalam ketamadunan, dalam pembinaan tamadun Umayyah. Okey, al-awamilu fil hadaratid daulah Umayyah, faktor-faktor yang terdapat dalam pembinaan tamadun Umayyah. Kenapa tamadun Umayyah ni berkembang dengan hebat? Okey, yang pertama antara faktornya adalah istiqrarud daulah, iaitu kestabilan kerajaan Umayyah pada masa itu, kestabilan kerajaan sendiri, kerajaan Umayyah itu sendiri. Okey, yang pertama, hikmatul khulafa fi tadbirud daulah. Okey, kebijaksanaan khalifah dalam mentadbir kerajaan, dalam pentadbiran negara. Yang kedua, ta'yinul al-qudati hasba ahliyatihim, iaitu melantik hakim berdasarkan kelayakan, melantik menteri-menteri berdasarkan kelayakan yang mereka ada. Okey, yang ketiga, at-ta'akkudu minal tizami al-qadah bil uslubil qada'iyyi al-qawim, iaitu memastikan hakim mematuhi sistem kehakiman yang mantap. Kalau nak menghukum, kena ada akta yang betul, tidak hukum secara membuta tuli dan sebagainya. Okey, kemudian yang keempat, tauliyatul ulama wa musyawaratuhum fil umurid daulah, iaitu melantik para ulama dan berbincang dengan mereka berkaitan dengan urusan negara. Okey, yang kelima, al-iltizam bisyariah fi tadbirud daulah, mematuhi undang-undang Islam dalam sistem pentadbiran negara. Okey,
faktor yang kedua yang mempengaruhi ketamadunan Bani Umayyah ataupun kerajaan Umayyah ini adalah istiqrarul iqtisadi, iaitu kestabilan ekonomi mereka. Ihtimamud daulah bizira'ah wat tijarah. Okey, kerajaan mengambil berat tentang bidang pertanian dan perdagangan. Yang kedua, tawzi'ud dakhli wasarwati bisyaklin adil. Okey, pengagihan pendapatan dan kekayaan negara secara adil, tanpa ada tanpa adanya orang tu tak dapat, orang ni tak dapat, tapi dia orang bagi semuanya secara adil dan seksama. Okey, yang ketiga daripada sudut ekonomi ni, as-saytaratu ala aghlabit turuqit tijariyah, mengamalkan kebanyakan mengawal kebanyakan laluan perniagaan utama. Tempat yang mereka takluk ni adalah kedudukan yang strategik dan untuk kegiatan perniagaan. Sebab itulah mereka ni hebat dalam bidang perniagaan at-tijariyah. Mereka hebat dalam bidang perniagaan kerana mereka mengawal pintu laluan utama bagi setiap perdagangan yang berlaku pada masa tersebut. Okey, kemudian kita tengok faktor yang ketiga dalam perkembangan Daulah Umayyah ini ialah at-tatawwurul ulum was-saqafah, perkembangan ilmu dan kebudayaan. Okey, nasyatatil madaris al-ilmiyah, sekolah-sekolah ilmu, sekolah-sekolah yang sangat aktif pada zaman pemerintahan Bani Umayyah ini. Yang kedua, dukhulu syu'ubin jadidatin fil Islam wa yumkinu al-istifadatu minhum, iaitu kemasukan bangsa asing di dalam Islam dan mengambil manfaat daripada mereka. Banyaknya bercampur bangsa dah pada masa ni, dan mengambil ilmu-ilmu yang ada daripada mereka tu diamalkan di dalam Islam. Ambil ilmu daripada luar dan diamalkan. Ilmu-ilmu yang baiklah. Okey, kemudian bada'at harakatut terjumati lil ulumil ajnabi ilal arabiyyah, bermulanya gerakan perterjemahan ilmu-ilmu asing ke dalam bahasa Arab. Okey, dan yang terakhir kita tengok awamila sukutid daulatil Umayyah, faktor-faktor kejatuhan kerajaan Umayyah. Okey, kenapa yang tadinya kita bincang tentang kemuncak ataupun kejayaan-kejayaan mereka, tapi di peringkat akhir mereka ini mengalami kejatuhan, dan kenapa terjadinya ataupun faktor kejatuhan kerajaan Umayyah ini adalah yang pertama, al-intisyarut tarfi wal israf, meluasnya kehidupan mewah dan boros. Ada juga kalangan masyarakat ataupun ahli-ahli pemerintah mereka yang bersifat mewah dan boros. An-niza'ud dakhiliyyu bainal Umayyin, konflik di antara ahli keluarga Umayyah. Berlakunya konflik di kalangan ahli keluarga pemerintah sendiri. Yang ketiga, takhalla anil qiyadah ad-diniyah, pengabaian terhadap kepimpinan agama. Lama kelamaan kepimpinan agama Islam makin terabai, dan kemudian bermulalah kepincangan dalam kerajaan Umayyah itu. Okey, dal al-ihmalu anil intisyarid da'watil Abbasiyah, tidak ambil peduli tentang pergerakan Abbasiyah yang ingin merampas kuasa sejak sekian lama. Okey, yang ke berapa? 5, al-inqilabul al-khilafah ilal mulukir riwasi, iaitu penggulingan sistem khilafah, sistem khalifah Islam kepada sistem beraja yang diwarisi. Okey, mereka menukar sistem khalifah ataupun memilih pemimpin secara syura kepada sistem beraja yang boleh diwarisi. Okay, ini adalah faktor-faktor kejatuhan kerajaan Umayyah. Dan yang terakhir, al-khilafat al-mazhabiyah. Okey, masa ni dah terjadinya
perbezaan fahaman. Antaranya ada yang mereka yang di pihak Sunni, ada Syiah, ada Khawarij dan ada Abbasiyun, golongan Abbasiyah, golongan Abbasiyun. Okey. Dan terjadinya perbezaan fahaman ini mengakibatkan konflik berlaku dengan sangat dahsyat sehingga menjatuhkan kerajaan Umayyah ni. Okey, setakat itu saja perkongsian pembelajaran Usuluddin pada kali ini dalam bab sirah. Semoga dengan adanya video ni dapat membantu pelajar-pelajar di musim Perintah Kawalan Pergerakan ni, yang mana kita tak boleh nak keluar, tak boleh nak pergi sekolah. So dengan adanya video ni diharap dapat membantu untuk membolehkan pelajar-pelajar untuk murajaah di rumah masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.